Ke kelas hari ni kita belajar tentang tajuk titik tengah Seperti mana yang tajuk untuk hari ni lah. Sambungan daripada 7.1 tajuk koordinat. Jadi kelas apa maksud titik tengah? Macam ni cikgu nak bagi kamu faham tentang titik tengah ialah kita terus jawab soalan lah. Contoh soalan cikgu ambil daripada dalam buku teks. Dalam setiap rajah yang berikut, tentukan titik tengah bagi garis PQ. So kalau kamu boleh tengok, titik tengah ni adalah titik yang berada di tengah. Maksudnya diberi satu garis lurus, maka kamu akan kena cari apakah titik tengah kat situ. So kalau sini, ini P, ini Q. So kenal pasti dulu mana satu P, mana satu Q dululah. Kemudian kamu kena kira berapa jarak dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So jarak daripada P ke Q adalah 10 unit. Maka titik tengah dia ialah 5 je lah sebab 10 bahagi dengan 2. So nak cari mana titik tengah ialah kita ambil jarak T sebanyak 5 unit. 1, 2, 3, 4, 5. Maka titik tengah dia adalah nilai dia adalah B. So itu soalan A lah. Mudah So untuk B, dekat mana bahagian titik tengah dia? Dekat sini P, dekat sini Q. Kalau kamu tengok jarak dia keseluruhan dia adalah 10 meter. Maka bila nak cari titik tengah dia ialah yang membahagikan dua kan. Jadi jarak P adalah 5 meter, jarak Q adalah 5 meter. So titik tengah dia adalah berlabel sebagai B. So untuk kamu lagi faham tentang apa yang cikgu nak terangkan, kita tengok soalan yang kita dah jawab sebelum ni. So soalan kita jawab sebelum ni ialah kita ada banyak kan. Ada garis AB, garis CD, garis EF dan juga garis GH. So kita jawab beberapa soalan lah. Kita try dulu A dengan B So dekat sini garisan A ke B ada berapa jarak? Cikgu just untuk remind balik lah. Jarak dia adalah 4 unit. 1, 2, 3, 4. Jadi titik tengah dia kat sini kan. Jadi berapa koordinat kat bahagian tengah ni? 4, 4. So titik tengah dia adalah 4, 4. So macam mana pula dengan B? Kita tengok ada satu garisan CD. Jadi jarak dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Jarak dia adalah 5. Maka titik tengah dia macam mana? Titik tengah dia kat sini lah. Cikgu kena tanda sikit lah sebab dia bukan pada garisan dia. Sini kan. So ni 1, 2, 3, 4, 5. So dekat sini dia tulis ni titik dia. Cikgu panjangkan garisan dia. Kalau ni titik dia berapa nilai dia? 4CS adalah, kalau sini 9, maka dekat sini adalah 9.5. Macam mana dengan Y? Y adalah 4. So koordinat dia ialah 9.5, 4. Alright. So kita labelkan dulu nilai G. Koordinat untuk G So koordinat untuk G kita tengok 4CX dulu. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4. Macam mana pula dengan nilai H? 10. Negatif 4. Okay. So kalau kamu tengok jarak dia negatif 4 hingga 10, jarak dia adalah 14 unit. Saya ringkaslah, saya terangkan. Ini kamu boleh kira sini macam mana cikgu dapat 14 unit. Maka dia punya titik tengah dia adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ni titik dia. Titik tengah dia. So apakah koordinat untuk titik tengah dia adalah, cikgu tulis TT lah sebab titik tengah kan. So dia punya titik tengah dia adalah 3, negatif 4. So kita masuk contoh soalan. Contoh soalan, hitungkan koordinat titik tengah bagi garis lurus AB dengan A27 dan B21. Jadi ada 4 langkah untuk mendapatkan koordinat untuk titik tengah.
Yang pertama, kamu kena labelkan titik 1 dan titik 2. Sekiranya dia tidak berlabel lah. Tapi memandangkan soalan ni dia ada label kan, A dengan B. Kemudian kamu susun mengikut paksi X dan Y. Yang ketiga, kamu tambah nilai 2 titik dan bahagi kedua. Sebab apa bahagi 2? Sebab titik tengah, kita nak cari titik tengah-tengahan. Seperti mana yang cikgu dah ajar tadi. Yang keempat, tuliskan koordinat untuk titik tengah. Jadi cikgu tunjukkan macam mana cara dia. Yang pertama, kita susun dulu. Koordinat A sama dengan apa, koordinat B sama dengan apa. Labelkan titik 1 dan titik 2. So, dalam konteks soalan ni, A adalah 2, 7. Manakala B ialah 2, 1. So, di sini kamu nampak yang ini adalah bahagian paksi X, yang ini adalah paksi Y. Kemudian kita nak cari titik tengah. So cikgu tuliskan TT. So kita dah susun mengikut paksi X dan Y seperti mana cikgu dah tunjuk ini. Sekarang ni kita bergerak kepada langkah yang ketiga, tambah nilai 2 titik dan bahagi 2. Jadi kita tambahkan dua nilai ini, 2 tambah 2 dapat 4, 7 tambah 1 dapat 8. Kemudian kita terus bahagi 2. 4 bahagi 2, 8 pun bahagi dengan 2. Jadi tuliskan koordinat titik tengah ialah titik tengah AB sama dengan 4 bahagi 2 dapat 2, 8 bahagi 2 dapat 4. So, ini jawapan dia. Okay. So, kita terus tengok pada soalan. Cikgu letakkan langkah dia dekat sini. Supaya kita boleh sama-sama ingatkan lah. Tapi cikgu buat tulisan kecil sikit. Okay, rajah menunjukkan titik K, L, M, N, P dan Q. Pada satah kartes, hitung jarak di antara titik berikut. Kita cuba yang A dulu. KM. So, langkah pertama kita nak gariskan dulu. Ni pastikan guna pembaris tau. Cikgu punya ni serong sikit. Tapi should be okay lah. So, apakah koordinat K dan apakah koordinat M? Sebab kita nak label titik 1 dan titik 2 kan. So, K ialah negatif 3, 8. 3, 8. M ialah 1, 4. Ini kamu kena mahir lah. Macam mana cikgu dapat tu, kamu kena pandai baca. Lagi banyak kamu praktis, lagi banyak kamu faham lah. Kemudian susun ikut paksi X dan Y. So kita ada dua titik, satu K, satu M. K koordinat dia negatif 3, 8. Salin je daripada koordinat sebelah. M 1, 4. Okay. So yang ini paksi X, yang ini paksi Y. Then kita langkah ketiga, tambah nilai 2 titik dan bahagi dengan 2. So titik tengah tambah negatif 3 tambah 1, kamu akan dapat negatif 2. 8 tambah 4 dapat 12. Dua-dua bahagian ni kamu akan bahagi dengan 2. Maka jawapan dia titik tengah KM. Titik tengah KM. Sama dengan negatif 2 bahagi 2, negatif 1, 12 bahagi 2 dapat 6. Okay, kalau tak percaya, check negatif 1, 6. So, point dia dekat sini. Nampak tak? Ini macam dekat tengah-tengah. So, kamu punya pengiraan kamu ni betul lah dalam konteks soalan ni. Kita teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Kita cuba soalan B pula. Soalan B, step yang sama. ML. So, first kali kamu gariskan dengan guna pembaris lah. Cikgu try my best lah untuk guna tangan ni. Okay. And then, kita labelkan apa koordinat M. M, koordinat M 1, 4. L ialah 6, 7. Okay, kemudian ruang yang diberi ni kita tulis. So, kita ada koordinat M.
Dan kita ada koordinat L. So, ini kita dah susun ikut paksi X dan Y. Ini X, ini Y. Okey, tambah nilai dan bahagi 2, titik tengah sama dengan kita tambah 1 tambah 6 dapat 7, 4 tambah 7 dapat 11. Dan soalan dia kamu bahagi dengan 2. Titik tengah ML. Titik tengah ML sama dengan negatif 7 bahagi 2 dapat 3.5. 11 bahagi 2 dapat 5.5. Alright. So, kalau dia punya point dia lebih kurang dekat sini lah. Sini. Ini adalah titik tengah dia. So, lebih kurang kan 3.5, 5.5. Alright. So, dengan kefahaman yang soalan A dan B yang cikgu dah tunjuk contoh ni, kamu sepatutnya boleh dapat lah nilai untuk PN dan juga KQ. Cuma yang lain dia adalah positif negatif dia lah. Cikgu try satu lagi, PN. PN. Let's cikgu mana merah lah. So PN, P ke N. Okay. Cari koordinat dia. Nilai P ialah negatif 3, negatif 4. Ingat baca nilai X dulu, baru baca nilai Y. N 2, 1. Okay, tuliskan elok-elok. Sebab kita nak susun. P ialah negatif 3, negatif 4. N ialah 2, 1. Titik tengah titik. So, step 3 tambah 2 bahagi 2. So, negatif 3 tambah 2 kamu akan dapat negatif 1. Negatif 4 tambah 1 dapat negatif 3. Ni dah siap ke belum? Belum lagi. Sebab titik tengah kita kena bahagi dengan 2. Okay. So, titik tengah PN sama dengan negatif 0.5, negatif 1.5. So, point dia lebih kurang dekat 0.5, 1.5. Lebih kurang kat sini. Okay. So, dengan kefahaman ni cikgu harap kamu faham lah. So, itu saja.